saya, Perhimpunan Agung UMNO adalah merupakan sebagai satu tempat ataupun forum yang paling tinggi sekali untuk orang Melayu ataupun orang UMNO berbincang dan membahaskan segala apa saja dasar-dasar yang boleh menyambung akan perjuangan UMNO. Perjuangan UMNO yang mana dalam perlembagaan UMNO dia nyata dan jelas sekali bahawa parti ini adalah parti yang akan terus mempertingkatkan martabat dan maruah bangsa Melayu, meningkatkan syiar agama Islam, dan juga akan terus pastikan supaya raja berperlembagaan akan terus kita junjung. Jadi dalam Perhimpunan Agung UMNO sudah semestinya pembahas-pembahas yang dibagikan peluang dan juga diberikan mandat oleh perhubungan supaya membahaskan segala tajuk-tajuk perbahasan yang telah pun ditetapkan oleh UMNO Ibu Pejabat. Macam tahun ni ada 3 saja yang nak dibahaskan, iaitu pasal usul Presiden, ucapan dasar Presiden, nombor 2 ekonomi, nombor 3 agama dan pendidikan. Pembahas Negeri Sembilan memang kita mahu supaya mereka ini berbahas secara mempunyai isi-isi akademik dan juga berbahas dengan cara yang terbaik. Kerana kita dapati kadang-kadang dalam perbahasan di Perhimpunan Agung UMNO ni dia banyak gelak ketawa, senda loka banyak. Itu sebab kadang-kadang orang melihat, orang luar lah kan, orang luar, orang bukan parti, orang Melayu melihat bahawa bila Perhimpunan Agung perbahasan tersebut tempat orang gelak ketawa, langsung kita tak serius. Tapi padahal itulah tempat untuk kita merangka dasar untuk masa depan orang Melayu. Orang Melayu ni maknanya parti kerajaan kita, untuk kita nak bawa ke mana arah parti, yang mana dasar ini dibuat oleh parti, pelaksanaannya dibuat oleh kerajaan. Di situlah bermulanya segala dasar-dasar kerajaan. Di dalam UMNO lah kita bincangkan. Kalau kita nakkan dasar pelajaran begitu, di sini kita mulakan di peringkat UMNO, kita bahas ekonomi ni macam mana, orang Melayu dah betul ke ekonominya ke belum, di situ kita bincangkan. Jadi sudah semestinya, bukan kita katakan ini merupakan Perhimpunan Agung UMNO yang terakhir sebelum pilihan raya. Sudah semestinya setiap tahun kita mesti serius. Bukan nak tunggu nak pilihan raya je kita serius. Kerana kalau kita tak serius dalam untuk kita membahaskan usul dan cadangan untuk masa depan orang Melayu, itu sebab orang kadang-kadang pandang kita punya perbahasan kadang-kadang tidak mempunyai nilai akademik, bersenda-senda dan kadang-kadang mengecam dan juga memaki hamun orang. Jadi itu saya di Negeri Sembilan, saya nak pastikan dan saya akan pastikan supaya pembahas-pembahas yang telah kita berikan mandat untuk membahaskan dan mengupas apa saja isu-isu yang perlu kita kupas dan perlu kita perbaiki demi untuk kebaikan dan masa depan UMNO dan orang Melayu. Kita buat kerja supaya yang pentingnya rakyat di Negeri Sembilan ini terbela dan mendapat pembelaan. Itu sebabnya kita ada beberapa dasar yang amat popular di sini. Dasar misalnya yang kita buat dasar jaringan keselamatan sosial, social safety net kan, yang mana kita mahu melihat supaya semua orang yang patut mendapat pembelaan dapat pembelaan. Orang miskin yang daif, yang susah akan kita bela, akan kita bantu. Itu sebabnya kita punya dasar jaringan keselamatan sosial amat berjaya. Dasar kesejahteraan rakyat berjaya, kita buat repair rumah apa macam-macam berjaya. Dasar pencahayaan negeri berjaya. Dasar pelajaran kita berjaya. Ibu bapa, orang semua happy. 2 hari lepas baru keluar keputusan UPSR. Negeri Sembilan tempat kedua tertinggi, dan sentiasa saja dia punya graf itu sentiasa meningkat, dan kita jatuh nombor 2
di belakang wilayah Persatuan Putrajaya. Wilayah Persatuan Putrajaya cuma 4 buah sekolah saja. Effectively bagi saya kita nombor 1. Sebab wilayah Persatuan patut campur dengan Kuala Lumpur sekali kan. Mana boleh Putrajaya stand by itself. Jadi ini adalah feel good factor. Yang mana ibu bapa rasa sedap, orang rasa sedap, senang. Sukan dia berjaya, bolanya bagus, melainkan tahun ini kurang sikit. This is a feel good factor yang kita buat. Sebab feel good factor ni bukannya menjuru kepada satu saja, dia merupakan environment sekeliling kan. Keadaan bandar mesti bersih, jalan-jalan mesti diturap. Itu sebab kita buat penerapan jalan apa semua itu yang kita buat. Tapi supaya orang akan merasa senang hati. Bila orang merasa senang hati, orang akan bersetuju dengan kerajaan. UMNO tu cuma buat dasar. Sebab yang menubuhkan kerajaan adalah parti. Jadi kerajaan kena buat kerja. Jadi UMNO cuma memantau kerja-kerja yang dibuat oleh kerajaan. Tidak timbul soal apa langkah UMNO nak menentang pembangkang. No, we have a missionaries, which is orang boleh kata okeylah kita gunakan kerajaan, tapi tak apa. Ini kerajaan yang ditubuh oleh UMNO. Kalau pergi Selangor pun kerajaan ditubuhkan oleh PKR. Kerajaan Kelantan kerajaan ditubuh oleh PAS. Kerajaan PAS boleh gunakan. Macam di Singapura kerajaan PAP, kerajaan konservatif. Bila naik pula besok Labour, kerajaan Labour dia panggil. Jadi tidak timbul soalan kata kita menyalahguna kuasa. No. Ini kerajaan. Besok nanti kalau pembangkang dapat buat kerajaan, tak dia. Jadi kita buat persiapan atas soalan tadi, kita bersiap. Gerak-gerak kerja kita siapkan. Kita gerakkan PDM kita. Kita buat segala macam wanitanya. Dia punya jalinan rakyat amat berkesan sekali. Putrinya pula dia di Negeri Sembilan kita panggil menyusul akar, jumpa semua. Jadi alhamdulillah. Dan sekarang ni saya rasakan kita telah pun dapat melengkapkan wanita dan melengkapkan kerja-kerja dia. Sekarang kita nak buat apa orang kata repeat untuk kita pastikan agar kita punya bancian tersebut dapat kita kemaskinikan. Bagi saya, kita buat kerja untuk rakyat. So long as rakyat happy, orang punya persepsi biasalah kan. Ada orang suka, ada orang tak suka. Dan bagi kita nak pastikan supaya rakyat, seperti apa Datuk Najib cakap, rakyat didahulukan. Sekarang ni Datuk Najib nak suruh kita buat apa yang katakan indeks kesejahteraan rakyat. Kita dah buat. Kita ada. Kita punya dasar jaringan keselamatan sosial kita buat indeks semua. Kerana kita mesti pastikan bahawa apa yang kita buat itu mesti sampai kepada matlamat dia. Boleh jadi kurang publicity seperti mana yang saudara cakap, tapi tak dapatlah kita nak buat macam mana. Sebab kita buat, separuh orang tu kadang-kadang dia bagi RM1,000 dia punya foto besar dalam surat khabar. Kita bagi RM50,000 tak keluar. Jadi tak dapatlah saya nak kata macam mana. Kerana itu terpulang kepada media kan. Ada media yang suka kepada orang tu, ada orang media suka orang ni. Jadi tak dapatlah saya nak cakap macam mana kan. Ini terpulang kepada penyuntingan di peringkat media itu sendiri kan. Kita buat macam-macam. A lot of things. Kita buat jalan raya, jaringan jalan raya, jalangan itu, highway nak siap lagi satu, kita nak buat lagi highway. Kita buat rumah PPRT banyak, kita buat macam-macam. But it was not covered. The media tak membawa berita tersebut. Jadi bawa lah sikit-sikit, tinggal lagi tak sepatutnya lebih besar lagi kan. Itu tak dapat that's beyond me lah kan. Kerana budak-budak media di sini dia tergantung kepada dia punya editor kan. Boleh jadi editor berpandangan lain ataupun mempunyai pandangan yang berbeza daripada apa, tak tahu. That's beyond me, tak dapat saya cakap lah kan. Tapi saudara katakan tadi bahawa pembangkang mengatakan bahawa mereka meletakkan matlamat nak menawan Negeri Sembilan susah. Dia boleh cakap lah, dia cakap je kan, dia memang kaki cakap pun, dia akan cakap apa dia nak cakap. Tapi bahkan bagi saya, Barisan Nasional, kita akan dapat balik kita punya 2/3. Untuk dapat 2/3 ni, kita cuma memerlukan 3 lagi kursi.
InsyaAllah saya rasakan kerusi Ampangan, Parui, Sekamat tu kita dapat balik. Dan kalau MCA menambah lagi kerja dan usaha mereka, saya yakin dan saya percaya bahawa kita akan dapat lagi 2-3 kursi MCA yang diwakili MCA yang kalah dulu kita dapat semula. Bahkan kursi MIC yang kalah satu DPD pun insyaAllah. Kalahnya kita dulu tahun 2008 banyak kursi kita kalah bukan sebab apa, tapi sebab banyak perpecahan. Banyak disebabkan oleh sabotaj daripada dalaman, perbalahan dalaman, dan yang mana saya harap kita semua belajar daripada kesilapan itulah. MCA pun perlu belajar, MIC perlu belajar, dan nampak daripada apa yang kita baca dari segi luaran sekarang ni lah kan, dari segi luarannya, saya rasa PD kita boleh menang balik. Dan beberapa buah kerusi MCA yang kita kalah seperti di Repas, di Nilai dan di Senawang, kita boleh menang balik. Dan 3 kerusi UMNO yang kita kalah juga, Ampangan, Parui dan Sekamat tu, dari segi survey ataupun maklum balas yang kita terima, yang kita buat, kajian kita buat, kita mempunyai peluang yang besar untuk menang di ketiga-tiga Dewan Undangan. Bila Presiden Parti dan juga jawatan kuasa yang memilih calon-calon nanti, sebagai orang parti kita mesti akur kepada keputusan pemimpin. Dan mereka sekarang ni diberikan peluang bahagian-bahagian mencalonkan nama masing-masing. Dan terpulanglah kepada pucuk pimpinan untuk menentukan siapa calon. Boleh jadi calon daripada yang mereka sokong ataupun calon yang dirasakan oleh pucuk pimpinan. Bisa katakan pucuk pimpinan bukan saya, pucuk pimpinan di peringkat atas, Datuk Seri Presiden kita, Timbalan, Setiausaha Agung. Kalau merasakan tempat itu ada pula calon yang lebih layak lagi untuk mewakili parti yang boleh memungkinkan kita menang, apa yang dipanggil sebagai winnable candidate, itu pulang pada pucuk pimpinan. Nak lobby sekarang ni biasalah, tapi bila dah diputuskan oleh pemimpin, kita mesti akur. Dan kita pastikan supaya yang bertanding nanti dalam pilihan raya bukan orang, tapi parti kita. Parti kita ditentang oleh PAS, parti kita BN ditentang oleh PKR ataupun DAP kan. Bukannya si Anu dengan si Anu yang berlawan, tapi mereka ni cuma mewakili parti kita. So sebagai orang parti, kita mesti mempunyai semangat parti. Itu sebabnya kalau kita boleh meletakkan ataupun kita bekerjasama, insyaAllah Negeri Sembilan tak ada susah. InsyaAllah. Kita kalah 7-8 kerusi 2008 disebabkan semata-mata perpecahan dalaman, bukannya pembangkang kuat. Pembangkang jangan nak action, jangan dia kuat, dia tak kuat dah. Tapi kita bagi dia peluang untuk menang dulu. Kita sabotaj sesama sendiri. Kita berbalah sesama sendiri. Bila berbalah ni, orang tua kata sengketa punca celaka kan. Jadi memang akibatnya ialah kita kalah. Jadi kalau kita masih lagi tak menyesali dan juga kita masih lagi tidak sedar, itu malanglah kan. Itulah ragamnya orang UMNO yang saya rasakan kita ni dah jauh menyimpang daripada perjuangan asal parti. Banyak kepada perjuangan peribadi. Perjuangan kepada sifat untuk apa yang kita boleh dapat. Bukannya berjuang di atas apa yang ada dalam kita punya perlembagaan untuk bangsa, agama dan negara kan. So kalau semua orang faham dia masuk parti UMNO ni di atas perlembagaan yang nak kita perjuangkan, lain. Kadang-kadang dia banyak masuk UMNO ni kerana langsung dia tak reti apa tu UMNO. Pencen dia daripada kerajaan, pencen daripada askar, pencen daripada polis, jadi ketua cawangan. Sebab kat kampung tak ada orang, dibuatnya UMNO ni kan macam dia punya platoon. Semua orang nak ikut jangan cakap dia je kan? Kan? Dia ingat dia sarjan major. Dalam UMNO tak ada sarjan major dah. Kan? Itu yang kadang orang fed up. Dia bila tak dapat kan, dia ingatkan dia masuk UMNO dapat semua projek kelas F kan, semua dia nak. Dia tak macam tu. Masuk parti ni, parti bukannya masuk parti kerana projek kan. Negeri Sembilan ni jelas sekali dominannya DAP. Kalau sekarang pun wakil rakyatnya daripada 15 kan, satu PAS kan,
PAS satu je, macam mana dia nak tubuh kerajaan Islam? Tapi cara PAS bercakap seolah dia boleh menguasai, dia boleh kontrol DAP, dia boleh kontrol PKR. Itu caranya PAS dia mengkaburi di bawah ni. Itu cakap dia boleh cakap macam tu. Kalau tidak pun takkanlah ayat Quran pun dia boleh pusing-pusing kan? Ayat Quran boleh dia pusing-pusing. PAS ni kalau kita dengar cakap dia kan, kita menggolek-golek atas jalan kan, warning kepala kita. Tak dominan dia dah. Yang dominannya di Negeri Sembilan DAP. Daripada 15, DAP menang 13. Dan 11 DAP menang. Ini sekarang DAP nak bertanding 15 kursi. Di sini. Jadi tak nampak saya. Tak nampak bagi kita macam mana PAS boleh kata dia dominan. Maknanya orang Melayu Islam ni dia kena ingat benda tu. Ya. Kalau apa-apa berlaku, maknanya yang dominan tu adalah DAP. Dominan PAS, dia, bukan PKR. dominan dia di sebelah ni DAP. Kalau andai katalah 2008 kita kalah itu lagi, yang menubuhkan kerajaan di Negeri Sembilan ni DAP. Dan dia terpaksa carilah mana-mana Melayu yang 3 orang ni kan, antara Cikgu Rashid dengan Taufik dengan Amin nak jadi MB. Lepas tu semua dia kontrol. Jadi kalau masih juga orang Melayu Negeri Sembilan kata nak menubuhkan kerajaan Islam, nak menubuhkan kerajaan Islam, nak kerajaan Islam macam mana? Dia tak dominan. Yang menguasai pembangkang Negeri Sembilan ini adalah DAP. Kalau bersatu je, tak payah buat apa-apa dah. Bersatu je. Tak apa orang kata mensabotaj apa. UMNO dominan, UMNO menang, kerajaan menang. Tu je. Jangan sabotaj, bersatu saja. Kojo tu kan biarlah, ada orang tukang kojo. Kalau tak nak kojo pun tak apa, duduk diam-diam. Tapi jangan menjadi kaki menujah tang belakang. Jangan menikam pada belakang. Ya? Bersatu, bersetia, berkhidmat. Ya. Bersatu, bersetia, berkhidmat tu tak apalah, bersatu je. Bersetia, berkhidmat tu bagilah orang lain buat. Yang berkhidmat ni biarlah gurka-gurka ni buat kojo. Bukan semua pun boleh berkhidmat pun. Yang lain tu ngabih boreh tu. Ha? Bersatu je. InsyaAllah menang-menang. Kerajaan menang. Berkhidmat ni biarlah gurka-gurka kita kerja. Budak-budak pemuda kita kerja. Bila bersatu, kita tak berpecah. Bila kita tak berpecah, kita akan kuat. Jadi, bila kita kuat, slogan orang ada. Bila kita berpecah, itulah jadi sekarang macam-macam kan. Orang memperkotak-katikkan kita. Orang mempersoalkan itu. Orang mengagah-ngagah kita. Dulu mana berani orang cakap macam ni? Kan? Sebab UMNO tu orang yang bersatu. Gagah-gagah. Hari ni ada orang yang gagah, tapi habis dah cerita macam tu je. Kan? Orang mengagah-ngagah kita pun tak ada siapa nak cakap. Kan? Orang cakap kita murtad. Tak malu ke kita? Orang cakap kita murtad tu. Bagi saya satu penghinaan yang amat besar sekali. Orang saya cakap saya murtad. UMNO ni murtad. UMNO ni Tauhud. UMNO ni Namrud. Tahu Tauhud siapa? Kan? So, macam mana lagi penghinaan nak kita terima, kita diam lagi. Tak tahulah saya. Kan? Masih lagi kita masih nak berketawa. Masih nanti dekat Perhimpunan Agung kita nak bersandaloka, nak bergurau-gurau. Please lah, for heaven's sake, serious lah. For once. Orang dah hina kita macam-macam tau. DAP cakap kita lagi teruk lah. Ini kan sesama bangsa, sesama agama pun dah kata kita murtad. Kurang sikit kata kafir lah, murtad ni dah jadi kafir lah kan. Dah keluar pada agama, kafir lah. Another word that we are kafir.